warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini di surah An-Naim, surah Jumaat An-Naim, bagi mengikuti kuliah ilmu yang mana pada petang ini berkisar tentang hijrah ke arah bersih diri dan juga mengindahkan indah pribadi. Jadi ada yang datang, masuk. Jadi bila kita sebut tentang hijrah, kan? Hijrah dari segi bahasanya hijrah ni adalah berpindah pada satu tempat ke tempat yang lain. Macam tadi je dah sampai kan, dia dah sampai, dah duduk, tengok tak sesuai pula, takut tak nampak pula penceramah, tukar tempat. Nampak pula kursi, lagi sedap duduk di kursi, cari kursi, macam itulah. Mana tu tukar tempat ni kan, hijrah satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan sebab masing-masing lah. Dan sebaik-baik sebab adalah biarlah kerana Allah. Tetapi dari segi istilah, bila sebut hijrah ini merujuk kepada penghijrahan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Semua tahu dah tu. Dan Nabi, satu perkara penting yang perlu kita tahu waktu Nabi pergi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, masa tu lagi Nabi dah tahu dah. Masa tu Jibril dah tunjuk dah, kau nampak tu Muhammad, tu Hajar Yatrib tu, tak lama lagi kau akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Dan masa tu Nabi tak tanya pun, apa salah? Nabi tak tanya. Kenapa pula? Kenapa? Why? Tiba-tiba je. Tak. Nabi tak petikai, Nabi tak tanya. Sebab apa? Sebab itu perintah Allah. Kalau dah macam tu lah Allah cakap, tak payahlah kita petikai. Dah hukum mereka nak semayang, tak payahlah petikai kan? Macam tu lagi hanya. Orang kita hari ni banyak nak tanya dah azan lah, salah, kenapa pula? Kena kau, apa salah? Macam tu kan. Nampak orang susah, kena tolong lah. Macam tu kan, macam tu. Dia fikir lagi kan. Memang dah. Jadi mana kata dalam hal ini, tengok Nabi tak mempertikaikan. Sampailah kepada hari Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Nabi tak ada cakap, ya Allah, ke luar tu semua nak bunuh aku tu ya Allah. Takkan sekarang. Bagilah masa aku selamatkan dia aku dulu. Tak. Nabi yakin. Sebab itu perintah Allah, itulah yang terbaik Nabi buat. Jadi saya tak payah hurai panjang lah tentang penghijrahan Nabi ni, semua orang dah tahu. Semua dah tahu. Cuma poin yang paling besar adalah bila dia melibatkan perintah Allah, tak salah kita bertikai. Kenapa lah nak tutup aurat? Kenapa pula nak kena sembahyang? Kenapa lah nak kena jaga perangai? Semua nak tanya. Ya Allah salah suruh. Macam tu lah kan? Macam tu lah. Kenapa lah kena puasa pula? Kan? Macam tu kan. Ada orang bertikai kan, aku Islam lah, Islam ni mudah ya, betul Islam ni mudah, tetapi bukanlah boleh diambil mudah. Itu kan, kita ni itu sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Nabi kata. Sebab apa? Sebab bagi orang mukmin dunia ni penjara sebab ada dinding dia, setakat mana kita boleh bergerak. Apa benda kita boleh makan, bukannya boleh kita cakap kat pegawai penjara tu, hari ni nak makan nasi lauk ayam, kalau boleh kena kapak. Tak boleh. Tak dapat dah, kau pijak ke pegawai tu. Ya? Jadi apa yang dihidang itulah kita makan. Waktu kena buat kerja, buatlah kerja. Kan? Waktu rehat-rehatlah. Macam itulah keadaan. Waktu kena masuk kelas, masuk kelas. Jadi mana kata dia tertakluk kepada peraturan. Macam tu juga kita. Yang dalam penghijrahan kita ni bercerita tentang hijrah. Jadi cuma Nabi sebut satu perkara yang paling penting. Nabi sebut tentang inna a'malu bin niat. Salah satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Dan Nabi juga sebut wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia
atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kenapa kau datang kuliah Zuhur petang ni? Sebab ilmu kerana Allah. Baik balu. Apa saya kau datang petang ni? Tak pernah jumpa Samsul debat. Petang ni lah masuk contoh kan. Napik lah. Memang napik tengok Samsul debat. Tapi takkan tu lah. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan ada lah yang lain. Tak ada lah sebab tu ya. Memang ia pun dah lama nak jumpa pula salah kan. Boleh jumpa. Tapi mana kata itulah dia. Kenapa kau datang semayang hari ni? Dengar presiden datang. Takkan kita tak datang. Kan dia puasan nak kita. Lagipun dah lama kita tak datang. Jadi dapat dia bagi Tuan Presiden nampak dia. Kenapa kau datang? Dengar YB kawasan datang. Dia pula boleh minta apa-apa. Contohlah kan. Jadi mana kata tertakluk kepada niat kita. Dan begitu juga disebutkan juga tentang niat ini kan? Niat ini Nabi sebut sesungguhnya selepas Fathu Makkah ni tak ada lagi dah hijrah. Lepas itu tak ada dah. Yang lepas penghijrahan Nabi ni dah tak ada hijrah lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad Nabi sebut. Wah, apa hal pula yang ada niat dan jihad? Apalah kaitan dengan hijrah? Hijrah tu sendiri kita tengok pengajaran yang paling penting kita kena ingat. Bukan senang Nabi dah berhijrah. Kita semua, kebanyakan kita lah, majoriti dah pergi umrah, dah pergi haji. Kita naik bas daripada Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah. Dalam bas tu ada, mesti akan ada yang tanya, Ustaz lambat lagi ke? Itu naik bas tu tanya kan, orang lelaki yang pakai kain haram tu talalap, jago macam telanjang langsung. Ada nasib baik ada lagi dia tu. Punya tahu terlena tidur. Kan? Kita yang duduk dalam bas yang selesa, ada aircon pun tanya 5 jam tu pun rasa penat sangat. Bayangkan Nabi berjalan kaki. Kan siapa yang sampai singgah kat muzium Nabi dulu sebelum diuntur tu. Muzium Nabi yang ditunjukkan perjalanan Nabi hijrah tu kan, tunjuk macam mana rumah Nabi, macam mana keadaan Nabi. Kita tengok bukan senang, malahan bila kita tinjau kan kat luar tingkap tu mesti akan teringat macam mana Nabi hijrah dulu. Tengok bukit buka batu-batu, pokok pun tak ada. Macam mana Nabi hijrah dulu? Masalahnya puan-puan hajah sekalian, yang kita nampak tu pun bukan itu jalan yang Nabi ikut. Jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Jalan mungkin dilalui oleh binatang buas. Jalan yang susah, itu yang Nabi ikut. Jadi Nabi meletak perbandingan. Tak ada lagi dah penghijrahan selepas itu. Yang ada niat dan jihad. Rupa-rupanya niat dan jihad itu pun susah. Contoh niat, tengok orang lelaki lah. Contoh kan, tanya orang lelaki, bawa-bawa lah berhenti mokok, bukan senang. Berubah muka, niat pun tak boleh letak lah. Kita tengoklah dulu, tapi dalam hati dia, jangan haraplah aku berhenti. Nak tunjukkan susah. Nak pula ada pula seorang tu bila dia minta kau berubah, apa salah aku? Tak boleh ditogu pula. Dia rasa dia elok semua. Ada bangsa-bangsa manusia macam tu. Jadi bukan senang. Aku ingat aku nak kuruskan badan. Contoh kan, aku nak kuruskan badan. Kenapa nak borek benar badannya? Bila daripada sujud tu nak bongkar payah waktu, berkira-kira lah dalam 5 minit ke 2 minit sampai gatek kan. Kalau dapat nak ada tali sengayut nak naik gatek tu kan, ada semua. Jadi niat kenapa nak kurus badan? Biar ringan badan ibadah pada Allah. Contoh nampak tak? Target tu niat. Ada orang cakap tu pula, wah kau ni tak kuruslah badan sikit. Ada yang cakap tu, janji sihat. Ayat dah. Sebab manusia bukan tak nak berubah, tapi cuma kadang-kadang dia tak nampak sebab dia kena berubah. Maka dengan itulah datang lihat firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Barang siapa yang berhijrah niatnya
fi sabilillah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni luas, rezeki yang banyak. Apa takut? Niat kerana Allah, selesai. Ni semua kebanyakan orang-orang lama berpuluh tahun hidup, dah tentu dah belajar betapa kecewa dan hampanya kita bila bergantung harap pada manusia. Berapa banyak manusia dah mengecewakan kita bila kita berharap dengan dia, kan? Sudah berharap pada Allah. Kita datang ke masjid yang hari ni, surau Jumaat hari ni kita datang kuliah ni, bukan sebab manusia, kerana Allah. Tu yang nampak duduk tu, kan? Kerana Allah duduk ni, kerana Allah kita ni sama-sama dengar ni, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan. Itu sebab niat ni penting. Itu sebab rugi benar niat disebutkan oleh Nabi. Sebab niat ni pahala dah. Niat pahala dah. Aku ingat besok aku nak ziarah lah Cik Tun. Mengah dia tak sihat, pahala dah tu. Baru niat, belum buat lagi dah. Orang yang ambil air ni, dia letak kat sini, ni air ni untuk penceramah ni, pahala dah. Walaupun penceramah boleh minum, tapi jangan dituang. Penceramah poso ni, kan dah tak sadar langsung minum, kan? Kan? Jadi makna kata niat baik dah. Malam tadi aku ingat besok nak puasa lah, pahala dah. Tetapi sebenarnya satu perkara yang sayang sekali, terlalu banyak kebaikan yang kita buat tapi terlupa niatkan Allah. Itu yang paling rugi sekali. Nampak orang kita tolong, bagi kenduri tolong, tapi terlupa niatkan Allah. Allah ruginya. Sedangkan kadang-kadang kita sebut contoh dalam air, kan, kita Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillah. Bismillah tu pahala dah baca. Tetapi sejauh mana bila kita minum tu niatkan Allah dengan nama Allah. Benda simple-simple. Itu sebabnya hidup dengan Bismillah. Ada satu buku tu cari, hidup dengan Bismillah. Hidup Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Sebab apa? Sebab kita tahu tentang hakikat ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus semua tahulah, sembahyang, puasa, ngaji, macam mana cara, ada tata cara tertentu, ada kaedah umrah, kan? Kalau nak buat umrah tak, tahun ni tak boleh sebab dengar belum berapa pergi lagi. Tak apalah, kita buat umrah ke orang semaju je. Ke mana pula nak datang ni buat gila tu, kan? Tak boleh dah. Sebab memang macam mana pun kita tak. Aku sembahyang subuh hari ni, aku nak banyak rakaat. Aku rasa takwa aku lebih sikit hari ni. Hari ni aku sembahyang subuh 8 rakaat. Jangan buat-buat. Sebab dia khusus, dia dah ada dah rakaat dia. Waktu bila? Kan? Dia ada pula waktu haram semayang, kan? Tahu tak waktu haram semayang? Tahu, kan? Dah habis dah, cupil dah. Dah ngam-ngam dah. Dah nak asar pun dah, baru nak semayang subuh. Dia dah tahu tu, dengan sengaja lewat tu. Sebabnya orang yang semayang ni ada 3 jenis cahaya Allah bagi. Orang yang semayang ada 3 jenis cahaya Allah bagi. Pertama, cahaya bintang bergemelapan. Kedua, cahaya bulan yang mengambang. Yang ketiga, cahaya matahari. Rasa-rasa nak yang mana? Siapa nak bintang, get tangan. Siapa nak cahaya bintang, get tangan. Tak ada nak dah. Cahaya bulan, siapa nak? Siapa nak cahaya matahari? Ada nak matahari, okay. Cahaya bintang ni, dia cantik tapi tak terang. Kalau kita kat bawah gelap pula, pandang atas, ada bintang lah. Nampak bintang. Nak dapat cahaya bintang macam mana? Allahu Akbar. Dia semayang, kejap lagi lah, dia lambik semayang, dapat cahaya bintang. Semayang tapi sekadar je. Yang dapat cahaya bulan ngambang, jalan waktu malam gelap, terang pula mana datang cahaya ni. Dah bulan tu pun terang. Yang nak dapat cahaya bulan ni, masuk je waktu Allahu Akbar, tahu semayang. Nak dapat cahaya matahari, tarik betul, terang benda orang. Belum masuk waktu dia dah sampai. Macam sekarang ni tahu yasah ni, kan? Dah ready kat sejadah. Dah usah tarik matahari pek. Nampak tak? Ni standby nak semayang, dah ambil wuduk, dah standby dah ni, kata nak semayang. Cahaya matahari tu. Ya. Jadi makna kata, bila sebut tentang niat ni,
tentang niat ni kan. Satu benda yang penting, mustahak kita meletakkan. Kadang sayang bila kita buat benda baik, kita tak lupa nak niatkan. Sebab apa? Sebab saya sebut tentang hakikat ibadah umum. Apa ibadah umum ni? Apa maksud ibadah umum? Okey, tak apa, jangan risau. Puan ceramah bila dia tanya, biasanya dia jawab balik. Dah semua pun mana betul berkatu pula langsung tak bunyi kan. Ibadah umum ni apa-apa juga benda-benda baik yang diizinkan oleh Allah, kita niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Apa-apa benda yang baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Itu sebab niat juga cerita tu. Contoh, nak bantu ibu-ibu tunggal, baik tak? Baik. Diizinkan oleh Allah cara penyerahan beramai-ramai ke surau, kan? Niatkan Allah, dapat pahala ibadah, kan? Bantuan ibu tunggal, pergi jumpa seseorang, tak diizin oleh Allah, walaupun niatkan Allah, dapat dosa lagi tu. Berdua ni jumpa mentang-mentang lah dia ibu tunggal muda. Tak apa, rumah ni aku cover dia tu. Assalamualaikum, abang ngaji tu kan. Dah mula dah kan. Penyakit tu memang. Jadi mana kata dalam Islam kau ingat matlamat tidak menghalalkan cara. Cara pun nak kena betul. Bila cara tak betul, jadi fitnah pada agama. Nampak kan? Aku nak jadi baik, aku nak pergi Mekah dah. Pergi Mekah bagus. Niat tu dah baik dah. Kan? Dia pakai telekung, elok, tapi dia jantan. Macam mana lah? Contohlah kan, contoh. Tak kena lah cara jantan, baik cara jantan. Kan? Contohlah. Pula mulu kan. Baru lah umpan tengok. Kan? Kan? Ni saya tak cakap sesiapa ni, contoh. Contoh. Kau terasa tu nasib lah kan. Jadi makna kata dalam hal ini penting, niat itu mustahak. Jadi kita ni nak bersihkan diri kita. Nak bersihkan diri kita ni macam mana? Macam mana kaedah nak bersihkan diri kita? Nak bersihkan diri kita, yang pertamanya apa? Jaga solat kita. Jaga solat. As-salatu imaduddin. Jaga solat. Solat tiang agama. Jaga tiang agama, insya-Allah yang lain semua settle. Tak ada masalah dah. Nak bersihkan hati, solat jaga. Solat. Kalau dulu tak semayang, sekarang semayang. Dulu semayang tapi lambat, sekarang semayang awal waktu. Dulu semayang awal waktu tapi semayang seorang, sekarang semayang berjemaah. Dulu dah semayang jemaah dah, tapi dah habis tu berkecapus balik. Tak kerja dia sibuk pun tak tahu lah. Sibuk. Hanya nyompek dah balik. La ilaha illallah. Macam ada seorang ada rumah. Macam ada seorang ada lelaki lah, macam tu lelaki. Tapi tentang suami itu mustahak lah. Kan? Dia balik. Tak sampai balik. Jadi kali ni dia tambah pula aksesori dia. Solat sunat. Tambah buat solat sunat. Dah solat sunat tu pula, tambah pula dengan zikir. Contoh kan, upgrade orang kata kan. Barulah betul hijrah kan. Berubah daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Begitu juga yang keduanya adalah dengan berpuasa. Puasa juga dapat membersihkan diri kita. Puasa semua tak terayu, tak lalu deh. Paling susah puasa sunat. Paling mencabar puasa sunat apa tu? Puasa sunat Arafah tu. Yang pergi Mekah lah. Yang tak pergi pun tercabar. Sebab orang keliling ni semua mata darah aku. Lauk sesadap pula kan, dah ready untuk lauk air haji. Kuah kacang saja dia jenis kan. Tak terayu kan, macam tu kan. Jadi itu lagi boleh cabaran. Kalau bulan Ramadan semua orang puasa kan. Ni tak bulan bila kita puasa sunat kan. Jadi bila kita buat puasa sunat juga membersihkan hati kita. Tak terdayu. Nak bercakap pun tak terdayu. Senyap.
Botol ke dong apa tu? Haji apa tu? Tak teraya tu. Kalau dia kanyang dia lah orang. Napa bondo tak cerita. Aku dengar-dengar pengerusi kita kenapa? Nampak? Sadap cerita tu. Bukan pengerusi sini lah, tempat lain. Jadi makna kata, kadang-kadang dengan puasa tu bersihkan diri kita. Nampak tak? Bila puasa tu banyak benda tak terlalu baik. Tengok TV, tiba-tiba tengok bulan Ramadan itu. Dah lah PKP. Kan? Semayang jemaah penuh setiap masa. Barulah suami tu sadar banyak lagi surah selain daripada surah Al-Ikhlas dalam Quran. Kan contohan. Kalau tidak tu lah surah dipertahankan daripada mula kahwin sampai ke sudah. Kan? Banyak lagi surah apa kata kan. Barulah dengan suasana ada yang seorang isteri ni menangis mengadu, dia kata sedih gembira sebab apa, pertama kali dalam hayat dia tak pernah terbayang penuh sembahyang tarawih tahun ni. Dia kata berjemaah keluarga tak ada satu waktu pun tertinggal. Dengan tidak semena-mena berjuta imam tanpa tauliah dilahirkan. Malam raya berapa ramai suami menangis di malam raya menghayati teks khutbah yang nak dibaca esok pagi. Kan? Yo baru dia tahu payah baca khutbah, berdiri atas sofa, mimbar tak ada. Janji tinggi tu kan. Peganglah batang penyapu kata mak mana yang ada lah kan. Tapi betul lah baru dia tahu, oh macam tu lah. Baru dia tahu rasa kocik hati bila dia baca khutbah anak tidur. Dia membuta kat surau masjid dengan khutbah selama ni tak ada apa pula. Tahu dia. Hayati. Menghayati teks khutbah dia kan. Tu dah. Ada hikmah. Sampaikan isteri telefon, bang ambil lagi kau. Kenapa lah anak-anak tunggu kat rumah ni nak jemaah sama. Hikmah dia. Tu dia kan. Jadi mana kata dalam hal inilah kita tengok penting. Ada juga rumah yang baru sadar dalam rumah ada 3 helai sejadah. Anak melampuh sejadah tu lah dikongsi-kongsi sana naik kapam lah. Sejadah yang sama pakai. Ruang tamu digazetkan sebagai ruang solat jemaah. Itu dia. Nampak banyak lagi lah, banyak lagi. Nak ikutkan banyak lagi nak cerita tu, tapi masuk ni kita kan tak sampai lah cerita banyak ni cerita. Kedua adalah dengan puasa. Ketiga nak bersihkan diri dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Ibadah macam mana? Ibadah bangun malam. Qiyam al-lail. Bangun malam. Bangun malam pergi bila air kencing tidur balik tak kira tu. Dia mesti bangun tu ambil wuduk nak ibadah, mengaji, salat, insya-Allah. 3/4 malam bangun. 3/4 malam ni dalam kira-kira 4:30 pagi tu suai mana lah tu. Bangunlah. Kan? Bangun malam. Kalau ada anak yang dogi tu kan bangun malam time tu, antara kalau nak bagi anak ni eloklah perangai kan. Dia tengah tidur tu tiup kan ke ubun-ubun tu. Tapi jangan tiup saja, ada benda baca. Pertama, selawat 3 kali. Baca ayat kursi. Lepas tu baca surah Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Yang kuat benar lah susu. Terjaga budak tu kan. Alam nasyrah laka sadrak. Wa wadana laka wasrak. Allazi angkada sarak. Macam tu. Lepas tu tiup ke ubun-ubun. Tahu tak ubun-ubun? Bukan oven, ubun. Ubun cari. Ubun-ubun. Ke atas sikit dahi tu kan. Tiup. Tiup. Sebab apa? Sebab masa tu roh tengah mengayau-ayau tu. Bila kita baca tu kan, bila kita tiup mudah-mudahan melokek ke roh tu, bila roh tu balik ke badan elok. Kalau kita tiup tu macam ni mata kan, makna sampai tu. Tapi kalau kita tiup terbuka mata, makna dia tak tahan bau napih mak tu.
Dia tak gosok gigi. Bau lah. Mak, ai bau apa ni? Nak terjaga. Itulah kan. Gurau je kan. Gosok gigi lah pagi tu biar sogar sikit kan. Ya. Bangun pagi ibadah. Kau tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali kau payahlah 10 tahun sekali. Kau tu pun tak dapat seumur hidup sekali. Tak, you boleh cari tali gantung di mampu lagi baik. Payah warna. Puih motor dan bagi tawaran nah, kan? Ya tak? Apa yang payah warna bangun? Kan? Oh, perempuan paling besar pada bulan puasa tu. Pagi-pagi buta dah bangun siapan sahur. Apa salah bangun awal sikit? Sembahyang dulu rakaat. Ya Allah, kejap lagi aku nak masak sahur ni. Ya Allah, nak siapkan untuk keluarga aku. Ya Allah, baru. Siap tanya lagi. Besok sahur nak makan apa? Malam kan nak makan apa? Semuanya masuk grup masak tak jadi. Mak dia punya bersungguh lain macam. Ya. Tapi dia punya tanya tu bukan kosong. Tin barang sampai. Tin aduh barang sampai. Mak heran betul tengok kan. Tapi tak apalah. Tak apa pahala. Masak niatkan Allah. Bangun malam ibadah. Qiyam al-lail. Sebab apa? Kita kena ingat lah. Dalam kubur nanti malaikat dah ready nak boduk gitu. 7 langkah orang dah tinggalkan kita. Siap kau kata. Siap kau gayah. Oh gayah. Mana gayah? Ada kau nama gayah sini? Ada atau ada gayah? Kau jaga kau gayah. Tentulah. Nak dibantai gayah. Jangan buka emas kawan. Nampak muka orang aja. Kurau ya. Nak dipukul kepala tu malaikat tu. Aku nak pukul kepala dia. Malaikat satu lagi. Jangan. Kenapa nak? Dia ni rajin mengaji. Rajin bangun malam mengaji dia. Berzikir mana. Oh tak boleh pukul kepala dia. Kau macam tu kita bantai paut jangan. Kenapa nak? Dia ni rajin puasa sunat. Wah pula. Kau macam tu kita bantai kaki. Jangan. Kenapa nak? Rajin dia bangun malam semayang. Tak ni pukul dah. Ni soalan bocor ni. Jadi kalau rasuk-rasuk lah nak dapat insurans dalam kubur, tu lah yang 3 tu jaga. Jadi makna kata yang ketiga nak mencuci hati kita. Yang keempat, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakrullaha katsiran. Barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka banyakkanlah menyertai, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Sebab kita datang majlis ilmu ni. Kan? Majlis ilmu. Siapa yang dengar kat majlis ilmu kan apa juga Ustazah Isfadiah kau. Ustazah Fizah Musa kau. Ustazah Asma Harun kau. Ya mak-mak, ibu-ibu ya. Maka naklah kita jangan mengompek. Kan? Contoh dia kan. Kita pun bila kita dengar kan dalam hati kita. Alah. Dalam hati orang tak dengar. Aku tak nak lagi dah buat macam tu. Ya Allah betul lah dia cakap. Alah. Keluar pada surau baik perangai balik. Contoh kan. Tapi masuk surau dong. Betul lah. Nampak tak? Dia kena banyak datang majlis supaya sentiasa mengingatkan diri dia. Datang sekali tak jalan dah. Sebab betul tu datang kuliah. Buat siap susun jadual. Lagi penuh jadual daripada penceramah. Dia ada seorang hamba Allah di Seremban, pakcik tua ni. Sehat walafiat dia. Naik motor buruk dekat dalam bakul motor tu ada botol yang mineralnya, ada buku kulit korek, ada buku nota dia, ada pen dia tu. Dia naik motor dia pada subuh kan lepas isyak kabur balik. Kuliah pada pagi sampai malam semua masjid dia jelajah dia pergi. Tu sebab yang menyalin ni betul tak tu? Kan? Yang menyalin ni betul sebab dia ilmu ni ibarat haiwan liar. Jadi kita kena tangkap dia. Nak tangkap ilmu ni dengan mata pena, tulis. Tapi mana yang tak tulis, tak apa. Sebab Abu Hurairah dulu, zaman Nabi dulu,
Bila Nabi sebut, dia tahu ingat, dia tak salin. Jadi siapa yang tak menyalin, dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Senang. Habis cerita. Tak payah. Saya dah jawab, anda saya siap. Yang tak terdaya bila tak menyalin dengan balik sekarang, dia tanya tu. Orang tanya, macam mana dia mah? Okey tak? Okey. Apa cerita? Sama ya? Dia tak tahu lah. Dia tak menyalin sama lah. Sadalah, iyalah betul lah. Tapi tak apa. Tak apa, dalam video boleh tengok balik. Ya. Betul tu. Tepat sekali. Lagi satu lagi, ada orang nyalin dalam handphone. Sekarang nota canggih kan? Jadi mana kata caranya adalah dengan kita datang majlis mengingati Allah. Dan begitu juga yang kelima adalah dengan sejajar dengan maksud hijrah yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata hijrah ini adalah bertaubat. Bertaubat. Jadi bila sebut taubat ni kan, bertaubat daripada apa? Daripada dosa. Melainkan ada di kalangan kita, bila fikir-fikir balik, alhamdulillah Ustaz, daripada bulan 1 itu sampai bulan 9 belum ada dosa dulu dah. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan berdosa lah. Tak salah diri pula dah. Dosa mesti ada dosa. Tadi Samsul Ubat lalu dia dah cakap tinggi botol Ustaz ni, nampak? Rumpek tu. Tapi saya maafkan dah. Dalam TV nampak gemuk. Tu pun saya maafkan dah. Tadi mudah lah nampak. Tu suruh-suruh gitu. Itu pun saya maafkan dah. Tak ada masalah tu dah besok. Kan? Tapi mana kata ada tak dosa kita? Ada. Itu sebabnya kita ni antara ciri-ciri orang yang membersihkan diri dia. Usaha dia nak bersih diri adalah dengan ta'awuz, dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca banyak-banyak. Berlindung daripada syaitan yang direjam. Orang yang rasa diri dia nak membersihkan diri dia, maka dia akan banyak menilai keaiban dan kekurangan diri dia dan banyak menilai kelebihan orang lain. Tapi orang yang tidak bersih dirinya, banyak mengangkat-ngangkat kebaikan diri dia dan mencari-cari keburukan orang lain. Tu ingat tu. Orang yang bersih jiwa dia, dia tak ada sibuk nak tengok keburukan orang. Yang disebut kebaikan orang ni, kau ni baik, sonok, tengoklah, alhamdulillah. Ada majlis macam ni, yang elok-elok ya. Aku ni kurang ilmu, tak berapa ada tu datang belajar ni. Sebab sentiasa menilai kekurangan diri, bukannya sibuk mencari, mengintai-intai kesalahan orang lain. Begitu juga orang yang bersih dirinya akan sentiasa gembira dengan kejayaan orang lain. Dengar anak kau dapat masuk universiti. Alhamdulillah, syukur. Dia ambil bidang apa? Kan? Anak kau dapat peksa tu semua A. Alhamdulillah, tahniah, syukur, gembira dengar. Anak sahabat-sahabat kita ni ada yang codik-codik Apa? Tentu dia tanda-tanda orang dongki dah ada dalam hati ni. Bila orang lain dapat kegembiraan, dia tak suka. Anak masuk universiti, macam nak dia seorang masuk universiti. Dia pakai kereta besar, tak mana dia curi duit tu. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Ada yang benar, yang negatif. Hati dah rosak, hati dah kotor. Kan? Bila hati dah kotor, senang setan nak masuk. Setan ni suka tempat yang kotor. Ya. Tikui lah. Kado dia masuk tikui. Takkan tak tikui. Ataupun satu bangsa tercencor. Kan? Dia takkan masuk tempat yang bersih dah. Tempat kotor masuk kalau dah masuk yang kita perasan bersih tu, mana dah mula kotor dah tu. Itu sebab saya kena jaga. Hati ni nak kena jaga. Tu sebab Samsul Ubat ni Aziah yang datang. Tadi dia sangat berani betul pakai depan Aziah ni. Kita tak tahu dalam tu Samsul Ubat. Tapi kadang sebab apa? Kadang bila saya naik Aziah tu senang hati saya. Kau ada yang kocik, kau boleh naik basikal lah. Mau saya naik basikal. Tapi kalau saya naik basikal kan sampai sini tak upah orang pula. Jauh tak seromban, tak terayu lah naik bukit nak tu. Bila siap surau ni kan? Pada hari tu tak siap ni. PKP lah, betul juga lah.
Tapi itulah sudah dah sampai dah surau ni kan. Tapi dah siap banyak dah lah pun kan. Selesa lah ni. Surau kapet tobal bila sujud tabanam muka apa lagi nak. Kan aircon bangal latuk dia sejuk. Tadi ada yang cakap rugi tak buat selimut tu. Pasal sejuk lah kan. Apa tak bawah tu bawah corong apa tu. Ya, itulah manusia. Sejuk salah, panas salah. Kipis laju warna terangkit. Kipis yang besar tu. Kipis yang besar 25,000, 30,000 tu. Yang tu kalau tak ramai jemaah bahaya. Terangkit kain imam. Dia kena ramai-ramai baru dia okey. Betul. Ramai ini saya dah tanya imam apa tu cerita tu. Ini kalau tak ramai orang tak boleh pakai kipis ni tak. Salah terangkit kan dia. Jadi mana taubat. Taubat banyak-banyak. Atas dosa yang kita lakukan. Itu tentang membersihkan diri kita satu bahagian. Satu cerita lagi adalah tentang kepribadian. Pribadi ni apa? Budak-budak sekarang main paning kepala kita. BBNU budak baru nak up. Apa masalah budak-budak ni? Hanya di paning mak ayah sekarang ni lah. Budak-budak ni apa masalah? Apa yang budak-budak sekarang tak ada? Nak kata belajar, bukan tak tinggi, dah belajar tinggi. Umur 2 tahun dah pandai baca. Lagi hana pada wad ni mengaji. Tapi apa yang kurang? Itu sebab sebelum menuntut ilmu, sebahagian ulama, sebahagian besar ulama berpandangan belajarlah ilmu adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Sebab orang tua dulu ngajar bab adab ni, jalan depan orang tua menunduk. Yang faham menunduk tu nunduk sikit dia. Tak sampai menyembah dah. Ada cara kan. Jadi ni orang dulu ni perangai. Nampak tak? Mesti ada alih walaupun tak padan pasangan dia. Tapi betul memang alih ni. Tanyalah orang tua dulu kan. Kepantangan ni kalau bagi macam ni. Memang dibalikin dengan air-air tu. Ya, orang dulu. Nak belajar kami barat ni. Macam tu jemput minum. Allah tuatib. Sekarang cawan ikiat adab. Lalu depan orang tua nunduk. Dulu Assalamualaikum, salam. Halo, mak ada tak? Ada, cik nak jumpa mak ya. Masuk lalu, tutup TV. Pergi ke dapur. Mak capek lah mak. Capek lah. Habis cerita tu kan. Sebab dia berburak nak mengajak kedua kahwin. Masuk cerita leha mak dia. La ilaha illallah. Dulu mana ada beyond. Beli rekod-rekod tak ada. Habis cerita tu habis lah. Habis lah cerita tu. Kan? Adab. Bangun ke dapur. Budak sekarang, Assalamualaikum, salam. Look, mak ada tak? Ada. Ikut belakang. Ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Rumah teres tengah. Ikut belakang macam mana? Poilah hujung ikut belakang. Kotor-kotor dah main India mana pula dah salah kira pula dah rumah. Ayo, sah. Ke belakang tak ada nombor. Orang kira biji rumah kan ada macam-macam lah. Dah orang tua tengah berburak, jangan lalu depan tu, elak kan. Lalu belakang pun tak boleh. Nak lalu belakang pun, cik depan lalu belakang cakap macam tu sekali. Allah Akbar. Tak makan ni selagi orang lain makan. Bila kenduri, cuba tengok time kenduri lah. Kenduri tak salah kenduri bila jamuan lah. Contoh bila jamuan lepas ceramah lah. Kan kita duduk kan. Dia depan, kita depan. Dulu kan ada berlauk. Ada lauk kalau kenduri kan. Jangan berhenti makan kalau orang depan tu tengah sadap. Kalau rasa tak nak makan banyak, slow-slow. Dia siap lah basuh tangannya. Jangan ngadap orang lah. Jadi pengadil lah dia. Langsung kawan. Alah dia tak berhenti lagi dia. Itu pun adab ada. Lepas tu sandukan nasi untuk orang.
Lepas tu ulurkan air basuh tangan. Ni lauk tu dah lah lauk paling sadap, ayam masak merah. Kek dia. Kawan tu jauh. Kawan tu dah cakap selera nampak makan. Tak payah faham itu lah. Sadap lauk ni ah. Dah 2 kotul. Kau tak nak kau. Nampak tak? Ulur lah. Nampak adab. Lagi satu lagi, tinggal orang belakang, ingat orang belakang, adab. Mana? Kita tengok ada 3 orang tua. Kan ada 3 orang tua. Ayam 3 kotul. Kalau kau ambil sekotul ni tak beraso pakcik-makcik ni makan. Pakcik ni ayam ada 3 kotul lah. Pakcik ambil ya. Saya tak apa. Ambil lah nak ambil pakcik gigi tak tahu. Barulah kita ambil. Nampak tak adab nampak. Berguru pun macam tu. Orang dulu nak hantar anak mengaji je tu, bergantar lah. Ni anak saya, ni rotan. Pukullah anak saya, jangan mati sudah. Tu ayat dia. Ayat dia jangan mati. Mana ICU tak apa. Tak maksud orang dulu tu makna berotan. Rotan mengajar tu sebab orang dulu rotan. Siapa tak kena rotan ni? Semua kena ni. Birat kena. Tapi elok. Sampai ketua belajar. Kan elok tu. Ada yang bersimpuh dah doa. Nampak tak? Tak, sebab apa? Sebab apa? Sebab orang dulu merotan niat mengajar. Yang sekarang merotan goram. Tu ada sampai mati rotan anak macam mana? Kan? Adab. Tapi ada kat kategori adab tu yang sebelum kahwin tu ada. Itu jangan ambil kira warna. Tu ambil hati nama tu. Boleh jiwa nama. Assalamualaikum makcik. Mak ayah budak ni. Makcik sihat. Boleh tengok makcik. Teringat mak saya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah budak ni. Bakal menantu. Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Makcik nak tanya. Zuhur dah masuk belum? Ya Allah. Zuhur tanya. Pukul 10 dah tanya. Apakah gila kau tanya Zuhur pukul 10? Nak tunjuk baik. Kek meja makan. Habis minum. Sadap air ni makcik nak. Air basuh tangan tu. Habis minum. Kalau air basuh tangan dah sadap macam ni. Tak tahulah kalau air masak macam mana. Patutlah rasa klorin deh. Tak tahu dah cerita kan. Itu tak kira orang. Tapi adab ni memang nampak. Itu dia. Itu sebab orang dulu lain. Jadi nak ajar adab ni macam mana? Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Nabi kata. Kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah. Contoh ikutan terbaik. Dah ada yang elok, ikut yang tak elok, buat apa? Ikut BTS. Ikut penyanyi, ikut pelakon. Dia mungkin tak minat, tapi perangai itu tak sadar, dia tiba-tiba terminat pula. Pukul 7 berhenti tengok drama. Maghrib lalu teh. Tengok drama 7 hari mencintaiku 2. Saya tak tengok lah, tapi jahat betul Mak Leha tu sedang macam tu. Orang cakap ia tidak tak tahulah. Tengok dia tak sampai tak semayang macam tu kan. Itu dia. Contohlah kan. Jadi mana kata siapa tanpa sadar apa yang kita utamakan dalam hidup kita. Itu sebab Nabi sebut tadi. Apa yang dah saya sebut tadi tu kan. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik ni. Nak ikut Nabi ni. Nak ikut Nabi. Jadi nak ikut Nabi, nak kata sayang Nabi ni macam mana? Pertama sebut nama Nabi selalu. Selawat. Apa maksud selawat? Bila tanya koma. Tiba-tiba darah tak jalan. Oksigen tak sampai kotak dengan macam tu kan. Apa maksud selawat? Saya ceramah ada satu kampung kat di Sembilan tu. Saya lah pernah marah dia.
Selawat-selawat lah, tanya pula. Nak kau marah kan? Ayo salah kan. Selawat ni kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Dan Nabi bosan, sekali kita selawat ke atas Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan kita dan keselamatan kita. Jadi rugilah kita kalau kita tak selawat. Selawat banyak-banyak. Ada seorang sahabat, ketika zaman seorang lelaki di zaman sahabat, bila satu hari itu dia tidur dia mimpi jumpa dengan Nabi. Nabi memalingkan wajah Nabi. Apa cer? Nabi palingkan wajah Nabi. Apa kono ya Rasulullah, kau kenapa dengan aku? Kau marah aku? Kau tak, aku tak marah kau Nabi. Apalah kau palingkan wajah kau? Aku tak kenal kau siapa? Apalah kau tak kenal pula? Bukankah ramai yang menyatakan kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang betul aku kenal umat aku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Terjaga dia pun tidur, meraung, menangis. Mulai saat itu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia mimpi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Bukan susah-susah, selawat. Yang kedua, uswatun hasanah. Apa yang Nabi buat itulah kita buat. Nabi ajar tak kita meratap-ratap ni, meraung. Tak, Nabi tak ajar. Nabi ajar sabar. Nabi ajar kita jaga sahabat-sahabat kita. Nabi ajar kita sedekah. Nabi ajar kita hormat dengan orang. Nabi ajar kita buat baik dengan orang. Nabi sahabat tengah beria bercerita, beria-ria cerita, tak sadar dengan sadap bercerita, diimpit dengan kaki Nabi. Nabi tak ada salah kau cerita-cerita lah, kau himpit kaki dia ni pahal. Nabi tak cakap tu. Nabi biar je, sebab Nabi tak nak ganggu dia tengah seronok bercerita. Macam tu sekali. Tu Arab Badui bawa robot, ambil kain, jenakkan kain yang ada kat Nabi tu, zuap dia tarik. Kan? Merah bertanduk. Kalau kita kau pahal kau nibai. Kalau gitu Nabi apa Nabi buat? Nabi ambil kain Najran tu. Kainnya tu memang tebal sikit. Nabi pun bagi, ambil. Senyum Nabi bagi. Nampak? Akhlak Nabi tu. Yang adab Nabi. Nabi nampak seorang makcik tua di Mekah. Nak ada baru keluar daripada pasar, makcik bagi saya tolong makcik. Baiknya anak ni. Anak tinggal kat mana? Kat Mekah. Jaga-jaga makcik tengok. Makcik Yahudi ni. Jaga-jaga. Di Mekah ada seorang budak nama dia Muhammad. Jahat budak tu. Kalau kita dah lama terlepeh bakul tu. Tapi Nabi senyum, Nabi yang kek. Sampai ke rumah makcik tu, dia pun letak kat mana letak ni makcik? Tak ada, dia letak. Makcik ni nak bagi upah. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni, siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut dengan sundiam. Jadi akhirnya semua percaya. Satu Makkah tahu betapa mulianya akhlak Nabi. Walaupun dia Yahudi. Cuma dia tak nak beriman dia. Sebahagian itu tak nak beriman. Nak tunjukkan kita. Tu sebab kalau kita nak cakap lah kita ni susah, Nabi susah lagi. Macam mana kita ni tak ada kebantuan untuk kami PKP tu. Nak mampu wana semestinya. Kan? Mengelupu rumah besar, kereta besar, tak ada kebantuan untuk kami. Nabi makin batu-batu letak kat perut dan lilit dia. Nak tahan apa tu untuk umat dia. Iya tu Nabi kita. Tapi lah kita memang takkan boleh buat macam Nabi, tapi usaha ke arah apa Nabi buat tu sebab Nabi letak standard paling rendah sekali sebab dia sayang kat kita. Nabi tak kata barang siapa yang hidupkan 1000 sunnah aku masuk syurga. Tak. Tapi Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Makna yang tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Apa sunnah apa yang senang sekali? Membaham kurma. Baham maksudnya kat makan pun susah. Minum lah, minum. Minum kan? Kita minum air masak.
sunnah Nabi. Hari Isnin hari kami puasa hari Isnin. Tak dapat buat 2 hari tu, ambil hari Isnin ya. Kan? Sebab apa? Nabi paling suka hari Isnin. Sebab apa? Sebab itu hari kelahiran aku, Nabi kata. Yelah hari kami kan banyak kojo nak buat. Daripada siang sampai ke malam banyak kojo. Hari kami puasa hari Isnin. Kan? Sebab apa lagi? Sedekah sunnah Nabi. Banyak senyum sunnah Nabi. Assalamualaikum tu macam saya ni boleh. Senyum nampak. Tapi kadang dia tak payah tunjuk pun. Nampak mata tu tahu dia senyum. Ya, tapi ada orang koning dah tak ada. Tak tahu dah senyum ke tidak kan ada kan. Tapi betul cerita makna ikut Nabi. Dan ikut sunnah Nabi. Amal hidupkan sunnah Nabi insya-Allah. Cuba tanya balik dalam rumah kita siapa yang hidup sunnah Nabi. Akhirat besok Nabi nak cam kita, ringkas cerita. Sebab kalau ikut kan nak cerita pasal kiamat ni boleh, tapi kena panggil lagi lah. Lain cerita kiamat lain cerita. Tapi saya ringkaskan. Akhirat besok kita bakal lintau mencari. Kita cari apa? Cik Nabi kita nak apa ke Nabi? Siapa? Syafiqah, syafaat. Si baik waktu syafaat ni ada 3 jenis tau. Yang pertama dapat keringanan di padang mahsyar, mudah kepada mahsyar. Kedua, dapat masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori itu, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi sebab ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita masuk dalam syurga. Tapi kok nombor 3 pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Rugilah gitu. Siapa datang surau ikut kuliah ada harapan. Nah kan, duduk dalam majlis ilmu pun sama. Sunnah kan, sedekah sunnah, buat benda baik sunnah Nabi. Ingat sunnah Nabi. Satu sunnah Nabi takkan tak boleh kan. Buah kurma breakfast, montang-montang duduk orang semaju. Kau sarapan apa? Kalau konflik nyampah. Kampung mana lonek elek waduh. Puna pilah teh kan. Tahu tu sarapan sunnah Nabi buah kurma. Bulan puasa habis dengan usuk-usuk hilang. Usuk tayub. Tak nampak itu bulan puasa pun betul dah nazak warna dah. Yusuf tayo. Tak lama itu lah kan. Minta kita hidup dengan sunnah Nabi. Hidup dengan sunnah Nabi. Jadi Nabi ajar kita ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar sayang Nabi ni. Sayang Nabi tadi sebut nama Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Kedua, bihubbi ahli, mencintai, menyayangi ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang kona pun tidak. Isteri-isteri Nabi Siti Khadijah, Aisyah, ontahlah. Dua kita tahu kan. Anak Nabi 7, siapa dia? Tak tahu ya. Cucu-cucu Nabi Hasan Husin tu laju. Yang ketiga, yang pertama tadi sayang Nabi, kedua sayang keluarga Nabi. Yang ketiga, biqiraatil Quran. Yang membaca Quran. Kita tengok Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i rahimahullah, kita tengok macam mana. Imam Syafi'i nak belajar agama ni, nak berguru dengan Imam Malik, dia datang. Dia beritahu dengan utusan yang jaga ke depan rumah itu, tolong sampaikan kepada Imam Malik, aku ingin berguru dengan Imam Malik. Wah, Imam Malik ke luar ada seorang budak. Dia kata dia nak berguru dengan kau. Wah, Imam Malik, kau khabar ke budak tu. Suruh dia baca dulu kitab Muwatta yang aku dah susun. Kitab Muwatta ni himpunan hadis-hadis Nabi yang Imam Malik dah susun. Kemudian
Wahai budak, Imam Malik pesan kalau kau nak berguru dengan dia, kau kena baca dulu kitab Muwatta yang dah disusun oleh Imam Malik. Tolong sampaikan pada Imam Malik, kitab Muwatta tu dalam kepala aku tu. Kitab Muwatta himpunan hadis Nabi itu tak kurang 3,000 hadis, tebalnya antara 5 ke 7 kali Quran, tebalnya. Bila sampai ke Imam Malik terperanjat, biar betul. Itulah biar betul kan. Keluar nak tanya, betul ke kau dah dalam kepala kau kitab Muwatta aku tu? Ya betul. Siapa nama kau? Syafi'i. Bagi aku cuba kau, boleh tak? Cuba baca muka surat, tabuk muka surat ni sebiji. Tabuk muka surat ni sejibi. Tabuk muka surat ni sebijon, sama. Tak ada beza. Dan untuk makluman semua, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta Imam Malik ini dalam yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran ni antara 9 ke 15 hari sahaja. Imam Syafi'i rekod dia setiap hari paling banyak dia khatam sehari adalah 3 kali khatam Quran sehari. Kita tadarus pun dia gegeh dengan bian. Tak ya betul tak kan? Tu dia Imam Syafi'i. Malahan pernah satu ketika Imam Syafi'i, dia memang kalau dia menghafal, bila 2 muka surat dia akan tutup satu muka untuk baca masalahnya. Tutup muka surat sebab nak hafal belah sini. Dia tak nak bercampur. Satu hari tu pun dia baca. Tak mahu dia. Apa masalah susah nak mengingat ni? Dia pun tanya mak dia balik. Malam tadi daging kambing yang mak masak tu, mak beli kat mana daging tu? Kat orang yang tuan, kat kedai yang nombor ni atas. Pergilah tanya orang, mana kau dapat daging kambing ni? Kat orang tu, orang bolo kat bukit tapi tengok. Barulah Imam Syafi'i tahu. Orang yang jago kambing tu dibawa kambing tu makan rumput kat bukan kawasan dia. Dek itu dia tak boleh nak ingat ilmu yang dia nak hafal. Kita lebih lagi lah. Daging kotak mana lah nak tahu kambing tu makan kat mana. Kan daging dah siap proses kan. Tapi ikhtiar kita cari yang halal. InsyaAllah mudah kita mengingat. Tapi kalau tu sebab orang dulu-dulu kan, kalau nak nyembelih ayam, disuakup dulu ayam tu. Tak ada bagi dia mengayau, dia bagi makan rodak beberapa hari kan. Dia tak ada dia makan benda-benda yang kotor. Hari ni mana tahu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, bertebaranlah kamu atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Wajib cari halal. Tu sebab bila pergi pasar pagi, pasar tani tu, beli ikan keli, ikan sembilan, wajib tanya, bang nak tanya ni orang Islam boleh ke tidak? Tanya. Jangan main belasah, ya janji murah dia. Tak. Paling kalau dia menipu dia tanggung. Kita ni nak cari halal lah. Penting tu. Ya. Jadi mana kata biqiraatil Quran tadi, tapi alhamdulillah saya tengok ni semua geng-geng mengaji lah kau ni. Alhamdulillah. Nampak? Belajar ngaji, jangan malu. Yang patut malu dah tu bangko tak nak belajar lagi. Tapi malu ustaz. Bukan rabun kena buta tu lah. Tak apa. Pakai tu apa? Macam ni mengaji. Saya cakap, ada seorang kawan saya masa belajar baik, mata dia memang dah rosak betul. Dia pakai kanta tau macam buku. Lebih, alhamdulillah result dia bagus besok. Allah uji dia mata dia rosak. Jadi kita mengaji lah. Belajar ngaji. Malu ustaz dah tua nak belajar. Tak apa. Pahala kan kepada tadi, niat kepada Allah tadi. Nak belajar. Malu ustaz semayang kat kursi. Apalah malu. Yang betul malu tak semayang. Kalau lutut sakit semayang kat kursi, semayanglah kat kursi. Tapi tengoklah kursi apa yang kita pakai, jangan ganggu sofa bawa habis bau. Jangan nak. Kan? Adalah kaedah kan. Kadang-kadang kita ni malu bodoh entah apa bodoh Datang suruh malu lah Kang, aku datang kan orang mesti tengok aku. Aku dah lah selama ni tak pernah datang. Orang peduli pun tidak ada kau. Masuk lah.
Dan kita pula jangan sini, wah tak pernah nampak tiba-tiba datang ni faham. Jangan. Ini bukan rumah kita, ini rumah Allah. Siapa-siapa boleh datang. Jangan pilih penceramah datang. Tapi saya difahamkan memang macam ni lah ramai setiap hari. Saya dengar macam tu lah. Daripada subuh sampai pagi syak ramai betul macam ni lah. Dulu payah nak dapat saf 3 saf, sekarang ni alhamdulillah sampai 7 saf sekarang ni semenjak penjarakan sosial. Apalah kan. Aduh. Kan? Jadi makna kata kesimpulan yang kita kena ingat, adab mustahab dalam membentuk kepribadian. Dan kalau akhlak yang terbaik yang kita nak kejar, akhlak Nabi, tak ada akhlak lain. Dah disebut dalam Quran contoh ikutan terbaik. Kenapa nak cari yang kedua terbaik? Kenapa nak cari yang tak baik? Lagi huru-hara. Sebab dia itulah ada budak perempuan Melayu Islam bertudung boleh pula meratap-ratap sebab artis Korea tu mati bunuh diri, dia pun melulung-lulung nak mati sama. Bertudung tu. Cakap apa? Bila dia tegur oleh mufti wilayah, dia laksana mufti wilayah tu, dia tahu apa? Budak ni. Tu yang orang Jawa cakap kocik-kocik tak nak mampu dah bahasa nyusahkan orang, itulah dah. Kan? Tapi itulah dah. Tapi masih belum terlambat. Bab adab perlu diterapkan daripada awal. Adab ni, tu sebab Imam Malik kata biar ada ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab. Ada orang belajar tinggi, adab tak ada apa gunanya. Hilang hormat manusia ke orang. Hilang. Belajar tak tinggi tapi adab macam ni. Allah bakanan batu tengok budak tu. Saya ni orang kampung ni Pak Cik. Allah. Kampung baru. Aduh. Kan? Macam saya kan, macam saya. Nunduk. Datang masjid mesti nunduk. Nak ambil suhu. Hormat ke tiang. Ayo parah betul. Awak tinggi tentulah. Kan? Jadi itulah dia. Penting penghijrahan. Dan bila sebut jihad, yang pertama niat, kedua jihad, Nabi kata nak buat semua tu tadi bukan senang. Itulah perjuangan kita. Nak berubah tadi kan. Apa yang sebut nak solat, berjuang nak solat ni. Puasa, perjuangan. Bangun malam, berjuang. Nak bertaubat, berjuang nak bertaubat ni. Kan? Bangun malam, qiyamul lail. Lepas itu tadi akhlak Nabi. Perjuangan kita nak hidup dengan akhlak Nabi ni. Tapi boleh buat tak? Boleh. Jadi saya doakan mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam keadaan mood nak berubah. Berubah daripada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Jadi rasa cukup setakat tu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengikuti kuliah pada petang ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Hindu Bona nak datang kuliah ni, lama betul dah. Dek PKP punya hal. Hari tu ke pada masa musim PKP pun ceramah seseorang ni. Ada sekali tu saya ceramah untuk Kementerian Pelajaran. 2 jam saya ceramah, rupa-rupa kamera tak on. Ponik betul 2 jam. Orang Putrajaya tu mampu nunggu pula tak mula-mula lagi. Petang tu pukul 2 tu ulang balik semula tajuk yang sama, dah lama orang petang tu. Tapi itulah dia cabaran kan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih kerana sudi mengundang saya pada hari ini kan. Inisiatif booking tu sejam jadilah. Okeylah saya datang insya-Allah. Saya sudah pagi tadi di apa? Di Shah Alam. Di Shah Alam. Petang di sini, malam ni di Tangguh Batu, Melaka. Ya, doakan saya. InsyaAllah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Hari itu pun sampai bab 1 ya. Kitab Muka Syafatul Qulub tu kan. Nanti kita sambung ni ya. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Yang baik datang dari Allah, yang kurang tu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.